Banyak orang tanya, what's your talent? My talent is learning. Saya seorang yang kena ditikam. Saya seorang bila saya susah, tak ada orang tolong. Kalau anda buat sesuatu yang, saya nak cakap bogel itu semua, saya nak cakap banyak perempuan yang baru akan keluar kan. Banyak lagi pelawak yang bodoh-bodoh akan keluar. Sebab semua orang boleh buat. Jangan bawa orang yang salah ke peringkat yang tinggi. Anda akan membiayai cost damage yang besar. Saya nak membawa kisah ataupun kongsi yang cerita yang fresh. Pada umur 16-17 bermula untuk menyanyi, modeling dan juga sebab masa itu saya memang seorang yang pemalu nak mengubah nasib saya sendiri. Orang yang menang itu dia pasti pelajarannya tinggi. Kita tak boleh cakap cantik kosong saja. Jadi cantik tapi berisi kan. Jadi anda kena mengaji. Masa itu saya buat part-time modeling dan semua benda kat Malaysia. Tapi saya berkeputusan untuk pergi ke United Kingdom untuk menghabiskan ijazah perguaman saya. Sebenarnya saya nak belajar muzik tapi ibu bapa tak bagi dan cakap kadang-kala anda boleh belajar muzik part-time dan full-time anda pilihlah sesuatu yang anda boleh bergantung. Jikalau anda satu hari anda jatuh. Dulu saya tak boleh nyanyi. Dulu saya tak belajar. Dulu saya memang bodoh. Bodoh sampai ibu bapa cakap, kenapa anak perempuan ni kita gemuk, tak kita belajar, dia pasti tak ada masa depan yang cerah. Banyak orang tanya, what's your talent? My talent is learning. Ada kisah yang tertentu di mana saya sentiasa rasa buta diri dengan orang yang sama saja. Sampai sekarang, bila saya rasa kosong, saya akan berhijrah untuk luar negara tapi saya berhijrah dengan sijil-sijil ataupun pendidikan sebab saya tak nak pergi tempat tersebut dan tak ada silibus. Bila saya juga masuk ke bidang seni dan saya tinggalkan bidang perguaman, masa itu banyak orang yang ketawa. Kenapa anda pergi ke bidang seni yang tak tertentu tapi bidang perguaman dah stabil kan? Dah glamour, anda akan ada gaji yang memang besar. Jadi masa itu saya cakap dengan saya sendiri, jikalau saya dah melepaskan sesuatu yang besar, jadi jikalau saya masuk ke bidang seni, saya nak buat secara bersungguh-sungguh sampai international. Jadi masa itu saya sentiasa fikir, okay, bagaimana saya nak masuk Malaysia dulu. 2008 saya menang Miss World Malaysia. Pas dapat Miss World Malaysia, semua job offer datang. Hampir 1 tahun lepas saya dapat title itu, tak ada kerja. RM50 saja 1 bulan saya ada budget untuk saya makan ke ataupun pergi ke event ke. Cuba pergi ke berlakon dan benda-benda berlainan. Hasrat saya adalah nak masuk bidang Melayu. Saya dah cuba banyak cara sebenarnya tapi dia tak lekat dalam hati Melayu. Jadi sampai satu hari saya nampak ada satu iklan MasterChef Malaysia. Jadi masa saya ada manager, dia cakap pergi itu sebab mereka tahu saya suka masak. Mereka pasti dah shoot dah. Mereka cuba tanya sini, tanya situ. Memang belum shoot lagi. Tapi masa itu saya jadi extra saja. Saya kena tunggu. Di depan saya ada 2 orang yang belum cakap yes or no. Saya sentiasa ingat bahawa saya kenalah mencabar sendiri. Jadi saya pergi ke MasterChef 2 hari sebelum syuting. Hello, Wincy? Masuk. Sebab 2 orang itu tak nak dah. Dan bila masuk, saya nampak, wow, a set yang besar semua. Tapi saya pun cakap dengan saya sendiri, saya tak berhasrat tinggi. Saya nak sustain nanti final saja agar mereka tahu saya. Episod yang pertama, kedua, semua orang benci saya. Sebenarnya, mereka tak tahu bahawa saya memang masak sendiri. Mereka sentiasa ingat saya seorang yang biasa glamour tapi, tak tahu buat semua ini. Tapi bila mereka nampak keikhlasan hati saya, fans saya online daripada MasterChef, every week 10,000 fans naik sampai kadang-kadang kat jalan ada orang jerit nama saya. Masa itu saya tak pernah berfikir bahawa rancangan masak ini akan mempopularitikan saya. Kerja saya lari ke Taiwan untuk lancarkan album international saya. Lagu saya kat Taiwan jadi viral. Masa itu memang saya tak tidur banyak. Masa itu saya berasa sebenarnya kosong juga. Disebabkan itu saya buat PhD saya. Sebenarnya tak perlu. Saya dah untung banyak. Saya dah ada banyak manager. Saya ada banyak job semua. Sampai satu hari 8 job yang tak pernah warga Cina ataupun anak seni Cina yang mendapat memikat hati orang Melayu. Saya sentiasa ingat bahawa bila saya dah masuk bidang seni adalah pergi international kan. Lepas itu saya dapat satu offer sekolah yang saya memang nak masuk dah. Saya kena menanggung yuran sendiri dan berharap bahawa saya boleh ulang alik Sepanyol dan Malaysia agar saya boleh bekerja dan juga bersambung belajar. Tapi sampai ke Sepanyol saya tahu bahawa sini bila you masuk, you tak boleh keluar tau sebenarnya. Setiap hari dia ada ujian. Setiap minggu, jikalau GPA anda tak
masuk ke peringkat yang pertama, anda mungkin cancelkan banyak saingan yang tinggi sebab sekolah ini paling bagus lah untuk muzik. Semua orang pasti akan masuk. Saya sentiasa cakap, jikalau saya nak pergi ke international kan, saya nak melalui dengan jalan education. Jikalau saya ada apa-apa masalah, saya boleh pergi mengajar, saya boleh buat benda-benda yang lain lagi. Walaupun banyak offer dan berlainan, saya pilih jalan pelajaran. Saya juga potong rambut saya untuk bekerja dalam sektor-sektor industri teknikal. Semua kuli-kuli yang buat staging, saya pergi juga. Semua ini berbaloi. Semua itu menyelamatkan saya daripada COVID juga. Jikalau masa itu saya tak pergi dan saya tak invent pergi ke produksi, jikalau saya hanya jadi artis saja, tak cukup. Saya nampak luar negara, orang dah jadi hybrid dah. Jadi masa itu banyak orang yang cakap saya gila lagi. Sebenarnya anda kenalah ambil risiko, tapi risiko yang betul-betul dia boleh balik. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat-sangat kukuh. Kalau saya tak ada benda bagi, saya tak nak masuk. Sebab saya tak nak tipu. Kita cakap nak bayaran ke semua, kita kena buat lebih banyak daripada mereka bagi kita. Saya suka tolong orang. Jadi beberapa tahun itu saya pun belajar. Dulu saya memang seorang yang saya cakap naif lah. Apa orang pun saya tolong. Sampai saya seorang yang kena ditikam. Saya seorang bila saya susah tak ada orang tolong. Banyak benda sebenarnya yang berlaku beberapa tahun yang menyebabkan saya kenalah sedar diri dan juga untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Sebab bila anda ada kesusahan, kadang-kadang ibu bapa pun dia tak dapat sampai, dan kadang-kadang mungkin bidang-bidang kat industri, orang kat industri dia tak faham. Mungkin pemandangan setiap orang tak berbeza kan. Bagi saya memang belajar untuk berdikari, untuk membuat sesuatu secara berperingkat. Saya tak nak macam dulu, saya sentiasa pergi secara huru-hara nak cepat saja. Setiap hari bagi saya kat sini kena pindah, saya buat account sendiri, invoicing sendiri, show pun saya layar sendiri. Sebab bagi saya sentiasa cakap bahawa bila anda sesat diri, baliklah ke tempat asal, turun ke padang, start from low. Benda-benda saya yang buat, saya tak lompat macam kata. Suka pergi tengok dan suka rasa sebab ada cerita. Semua ini akan membezakan saya daripada orang lain. Benar saya berhijrah, benar saya buat risiko yang besar. Sampai kadang-kadang saya tanya sendiri, adakah ini akan menghasilkan sesuatu? Sekarang kat luar negara banyak yang double master dah dan double PhD dah. Kadang-kadang PhD pun yang tempatan atau international, dia ada perbezaan yang berlainan. Industri 4.0, 5.0 akan datang, industri yang sangat berpendidikan tinggi. Saya nak mewujudkan ataupun mempertingkatkan tahap pendidikan untuk anak seni ataupun kepelbagaian bidang. Sebab sekarang jikalau anda tak update, anda hanya melakukan sesuatu yang sama saja dan benda-benda itu kita cakap berminyak dah. Tak ada benda yang baru. Saya nak membawa kisah ataupun kongsi yang cerita yang fresh. Saya nak cuba saya selesaikan diri dulu, dan bila saya dah okey, saya baru berkongsi. Saya nak kekalahan dan kesusahan itu pada peringkat awal dulu. Bila anda susah, anda jatuh, anda dapat menguji orang kat sekeliling. Jangan bawa orang yang salah ke peringkat yang tinggi. Anda akan membiayai cost damage yang besar. Jikalau saya salah, cakap agar saya belajar. Saya tak nak sampai saya buat salah, baru you cakap salah. Itu memang rugi kan. Jadi pendidikan, kemanusiaan ataupun lakonan ataupun benda-benda lain, daripada pelbagai sudut, saya dapat holistic view. Saya bukan nak show off orang, saya nak belajar saja bagi saya. Dan saya nak menghulurkan bantuan saja kadang-kadang. Kita janganlah kita cakap sijil itu untuk show off. Bagi saya, setiap kali saya dapatkan sijil saya untuk bidang yang berlainan yang saya tak pandai. Khusus itu ataupun benda itu tak ada kat Malaysia. Sebab saya nak membawa benda baru ke Malaysia. Sebenarnya sekarang anda tak perlu pergi ke luar negara pun boleh. Bagi saya nak pergi tengok culture yang lain, saya nak belajar bahasa yang baru. Yuran kat Sepanyol hanya 1,500 untuk 1 tahun. Kat Sepanyol sini pun mereka subsidiskan secara penuh jikalau anda dapat offer. Dulu memang bila saya kat UK semua itu bayaran daripada ibu bapa. Lepas itu semua saya sendiri dah. So saya kena pergi pitching ataupun pergi dapat funding ataupun saya kena kerja. Saya kena kerja ataupun buat benda-benda lakonan semua untuk membiayai yuran saya, dan semua ini sebenarnya saya ada maklumat yang tertentu. Jadi bila anda nak show off saja, saya nak cakap show off itu buat apa? Satu hari saja. Satu hari demi satu hari buat benda-benda yang mahal, dia memang tak berbaloi. Jadi bagi saya seorang yang sangat jimat, unless is jikalau sekolah itu memang dia susah masuk. Susah masuk ada branding tertentu. Okey, pergi macam Oxford ke Cambridge ke, you kena pergi sebab itu memang satu umur hidup. Memang itu jikalau anda balik, okey, taraf anda tinggi dan anda bolehlah predict gaji anda besar. Sekarang tahu tak, banyak orang yang keluar ada 2 master dah. I want a change in career bagi saya. Jadi untuk orang yang hanya nak show off dan cakap, ada pula yang cakap alah tak
tak perlu CJ. Sekarang memang dia dinilaikan dengan tahap anda sendiri. Semua ini pun anda kena ada experience juga. Anda dalam satu crossroad. Okay, 50-50 saja semua itu benda. Jikalau boleh, pergi cuba 3 bulan satu semester dulu. Sekarang banyak yuran ataupun banyak benda-benda anda boleh cuba 3 bulan dulu. Lepas 3 bulan, jikalau anda dapat kerja kat luar negara, teruskan. Sebab banyak benda anda sekarang banyak cara. Dia tak ada macam satu jalan saja. Sebenarnya anda sekarang boleh buat perundingan dengan sekolah, cakap 3 bulan dulu. Jikalau tak ada, kita tengok bagaimana. Dia ada banyak exemption. Jadi pergi buat semua research secara tara dulu. Sekarang kat luar negara dia tak buat tourism lagi. Dia buat student tourism. So you pergi belajar, dia pasti ada orang yang pergi sewa, pergi beli makanan. Dia tak nak hanya turis. Sebab turis sekarang mana boleh COVID kan. Jadi student, dia ada semester dia pasti balik. Bagi saya memang bersyorkan orang untuk mungkin berhijrah untuk maklumat. Sekarang banyak scholarship dan juga yuran yang sangat murah. Sebenarnya dia nak international student. Jadi dia hanya nak markah anda dan juga anda nak kena belajar bahasa mereka saja. Dan jikalau perjalanan itu saya dah mencipta, jalan itu boleh dilalui oleh orang biasa. Sebenarnya saya belajar banyak daripada orang Melayu. Banyak orang Melayu yang betul-betul buat benda. Dia memang humble. Dia tahu untuk mencari benda-benda yang murah. Semua ini sebenarnya ada masa untuk pergi cari dan ada persiapan. Dia tak akan semahal ataupun dia tak akan jadi kos dia terlampau tinggi. Buatlah kerja rumah anda sebelum anda pergi berhijrah. Dan bila anda berhijrah, jangan bazirkan masa. Pergi bergaul dengan orang lain. Pergi tengok mereka bagaimana kerja. Pergi kerja dengan mereka. Pergi buat part time job. Benda yang sama tapi kat suasana yang berlainan, orang yang berlainan, anda akan nampak perspektif yang berlainan yang tak dapat dibeli oleh tunai. Mengaji kenapa? Jikalau anda drive by the number saja, okay, dia macam skim cepat kaya saya nak cakap ya. Okay, jikalau anda beli saham ke ada semua, ya kaya cepat. Tapi boleh tak anda buat benda secara kos rendah? Anda kena belajar kan? Anda buat benda-benda yang bodoh dan ataupun buat benda-benda yang kita cakap yang bukan-bukan itu, audience level kita akan tinggi. Dulu sampai sekarang, saya dah nampak banyak orang yang famous cepat, mati cepat juga. Walaupun dia ada banyak followers semua, satu hari undang-undang baru keluar. Your platform tersekat. Ada orang yang beberapa million buat benda-benda bukan-bukan. Lepas itu yang kedua, ketiga, daripada orang tengok sampai benci. So, dia ada follower yang 1 million. Tapi sampai orang benci, is negative 1 million sebenarnya. Stage 1, okay? Banyak orang pasti fokus on figure dulu. Stage 2 and 3, branding, okay? Jikalau branding itu tak boleh, sebab sekarang trend yang terbaru live, bukan saja Instagram dah. Saya tak nak pergi mengejar. Sebab bagi saya tak perlu saya cakap. Dan saya akan meningkat secara berperingkat saya cakap. Jikalau terlampau tinggi, tahu tak, banyak orang yang akan makan balik you. Jikalau anda pergi buat bodoh-bodoh semua itu, okay, unless is your strategy. Unless you nak, macam Mr. Bean, okay, Mr. Bean itu memang strategi dia, tapi dia sangat pandai. Jadi orang yang betul-betul pandai, dia akan berisi. Saya pun tak cakap tak boleh. Jikalau orang dah famous, anda dah kaya kan, pergilah belajar sedikit. Sebab semua student dan audience akan datang, semua pasti ada degree dan master. Anda servekan audience ini dalam 5 tahun, 10 tahun. Saya dah cakap tak boleh. Sebab mereka tak akan faham apa yang you buat. Dan kenapa kita jadi follower? Sebab kita nak belajar, nak follow benda-benda yang betul. Sebab sekarang terlampau banyak dah choices. Jadi banyak yang special akan jadi tarikan dan berpanjangan sebenarnya. Saya pergi interview untuk scholarship saya dan juga pekerjaan saya. Saya hantar resume, semua benda. Saya cakap, you nak berapa jumlah fan saya online tak? Buat apa? Mereka pemikiran dia kat luar negara berlainan. Mereka banyak yang merupakan pemilik ataupun mungkin creator Spotify, creator untuk semua. Jadi mereka hanya mempergunakan anda untuk mereka untung. So saya sentiasa nak cakap, pergi tengok orang yang jadi management. Banyak yang tak ada Instagram, banyak yang tak ada semua ni. Sebab orang yang lagi tinggi, dia privacy dia sangat-sangat ketat. Jikalau benda-benda itu jadi viral semua, cubalah perbaikikan. Banyak yang macam cendawan tumbuh, lepas itu lemas lagi. Jadi sentiasa ada satu maklumat dan juga bagaimana anda boleh menjadi seorang yang lebih bagus. Anda pasti boleh start daripada bawah ataupun benda-benda yang bodoh. Tapi kalau anda dapatkan semua gaji yang semua rezeki itu, tambahlah. Nak bodoh sampai bodoh buat apa lagi? Saya tak takut figure itu sebab jikalau saya tak buat baik, saya dapat figure itu, saya rasa serba salah. Jikalau saya hanya bergantung kepada sesuatu yang permukaan, saya akan menjadi mangsa dan juga saya akan menjadi hamba dia. Banyak orang yang buat bisnes yang tahu. Jikalau anda hanya fokus ke nombor saja, tak ada brand equity itu sebenarnya anda kena invest dalam value yang baru dia boleh tumbuh lagi. Jadi dia macam tanam pokok. Wah, anda tanam saja banyak yang buah-buahan semua. Anda ambil saja. Jikalau buah-buahan ini dah habis, tertanam apa lagi? Anda kena rehat, tanam benda baru lagi dulu. Jadi semua ini adalah satu brand equity ataupun di mana anggaran itu tak ada tapi value
value dalam branding itu ada. Jadi semua ini adalah resume, dan sekarang kat sini kita kena tengok branding, education. Follower pun kena ada satu peringkat untuk tengok semua itu. Tapi jangan gilakan. Dia satu perspektif yang holistik dah. Sebab jikalau anda ada bakat, macam saya cakap, masa itu kenapa benda saya jadi viral? Sebab bakat itu. Saya nak cakap, jikalau saya famous disebabkan bakat saya daripada apa yang saya lakukan, saya akan berasa sangat gembira. Sebab itu akan, kita cakap, akan jadi besar. Kalau anda buat sesuatu yang, saya nak cakap bogel itu semua, saya nak cakap banyak perempuan yang baru akan keluar kan. Banyak lagi pelawak yang bodoh-bodoh akan keluar. Sebab semua orang boleh buat. Unless sesuatu benda yang unik, dan juga banyak-banyak kerja yang kita cakap, dia tak dapat digantikan. Itu menjadi satu sangat yang unik. Boleh memulai daripada situ, tapi bagaimana untuk anda menjadi seorang yang lebih berkaliber. Tak ada orang nak tengok benda-benda bodoh. Mereka nak tengok benda-benda yang inspirasi agar mereka dapat bangun, agar mereka dapat belajar, agar mereka dapat rezeki yang betul. Bukan saja macam skim cepat kaya. Banyak yang kaya cepat, mati cepat.